Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syarul Islam dalam Berita Pagi 14 April 2023. Baik, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya pendakwah di Pahang mendapatkan tauliah. Baginda mengingatkan hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan luas mengenai agama Islam diberikan tauliah untuk mengajar atau memberi ceramah di seluruh negeri. Titah baginda ia bagi memastikan kesucian agama Islam terus terpelihara daripada sebarang anasir penyebaran ajaran salah, fitnah memfitnah dan bersangka buruk. Saya harap semua ceramah-ceramah yang ingin berceramah di Pahang ini harus mendapat tauliah yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan ini adalah tanggungjawab bersama, khususnya pihak-pihak ahli jawatan kuasa masjid. Dan mereka-mereka yang nak memberi ceramah ataupun mengajar, biarlah mematuhi undang-undang agama Islam, undang-undang syariah kita yang berlandaskan kepada undang-undang syariah dan syariat ahli sunnah wal jamaah. Baginda terdahulu merasmikan Masjid Baru Benta yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Lipis. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah. Mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup NATCAL bilangan 1 tahun 2023 telah mengambil beberapa keputusan penting berhubung kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat mengupas isu dan strategi secara lebih berfokus kepada usaha ke arah mengukuh mekanisme subsidi kerajaan bagi menangani ketirisan serta meningkatkan keupayaan bekalan makanan. Perdana Menteri memperusikan mesyuarat yang pertama kali diadakan itu pada Jumaat. Menurut Datuk Seri Anwar dalam pernyataan malam tadi, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang memperinci kaedah subsidi lebih bersasar. Satu kertas pembentangan akan diangkat kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada mesyuarat seterusnya. Pada masa sama, Perdana Menteri menemplak dakwaan beliau tidak lagi fokus kepada agenda menangani kos sara hidup. Sebaliknya, berkata beliau dibantu oleh kedua-dua timbalan Perdana Menteri melalui beberapa jawatan kuasa, termasuk Jawatan Kuasa Pemantauan Pelaksanaan JPP NATCAL yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perdana Menteri juga berkata adalah wajar semua pihak bersama-sama dengan kerajaan mengembling usaha membantu rakyat serta mengurangkan berpolemik. 10 lagi pasar tani di seluruh negara ditambah bagi melaksana jualan khas Syawal Madani. Ini menjadikan secara keseluruhan 113 outlet pasar tani akan beroperasi bagi inisiatif tersebut bermula Sabtu ini. Sepanjang Ramadan dan Syawal nanti, insya-Allah keterjaminan makanan ianya cukup. Cuma pihak kementerian satu lagi, KPDNK di bawah Datuk Seri Salahuddin Ayub, mereka itu yang mengawal harga. Kita memang sekarang ini ditambah 10 lagi, tetapi Pahma akan membuat gerakan tempat jualan sehingga ke 2,000 tempat pada kali ini. Baik, JAKIM menafikan satu laporan yang mendakwa hasil cerapan 1 Syawal tahun lalu tidak sah dan terbatal. Sebaliknya, hasil cerapan tersebut mengikut prosedur ditetapkan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. JAKIM memaklumkan anak bulan Syawal itu berjaya dikesan melalui teleskop di Labuan. Imej berkenaan telah disahkan oleh Jawatankuasa melihat anak bulan Labuan serta disemak Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPAM melalui peralatan theodolite.
data berkenaan dicerap mengikut prosedur yang betul selepas perbincangan dilaksanakan Mufti bersama pakar falak. JAKIM juga menyangkal kenyataan artikel sama bahawa laporan kenampakan hilal Syawal tahun lalu tidak direkodkan dalam laman sesawang Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia. Orang ramai disaran supaya menghentikan sebarang polemik dan menunggu hasil keputusan serapan Syawal yang akan diisytiharkan pada malam 29 Ramadan iaitu 20 April ini. Datuk Kamaruzaman Mat Saleh dilantik Datuk Bandar Kuala Lumpur baharu berkuat kuasa 17 April ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, pelantikan pengarah eksekutif pengurusan projek Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur DBKL itu bagi menggantikan Datuk Seri Mahathir Cengah yang bersara 31 Mac lalu. Tan Sri Muhammad Zuki percaya pengalaman Datuk Kamaruzaman mampu memperkukuhkan lagi takbir urus serta fungsi pihak berkuasa tempatan yang dilaksana DBKL sekaligus terus memberi faedah kepada rakyat dan kerajaan. Beliau turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Seri Mahathir. Kamaruzaman 59 tahun mula berkhidmat dengan DBKL pada tahun 1991 dan berpengalaman selama 32 tahun dalam pengurusan bandar raya serta dasar-dasar perancangan bandar raya Kuala Lumpur. Satu perjanjian pajakan membabitkan 13 tapak komersial dan bukan komersial Silaan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP di kawasan Lebuh Raya Bertol di Meterai di antara Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama Kementerian Kerja Raya KKR. Perjanjian dengan syarikat konsesi Lebuh Raya di bawah seliaan KKR itu dapat mengoptimumkan penggunaan serta pembangunan di atas tanah persekutuan bagi menjana peluang ekonomi. Menurut Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, tempoh pajakan akan berterusan selagi mana konsesi syarikat Lebuh Raya Bertol terlibat masih berkuat kuasa. Kita berharap proses ini dapat diteruskan untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur yang penting untuk negara ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Adanya hubungan trafik yang terbaik ini dia menjadi antara nadi untuk pembangunan negara lah. Jadi sebab itu penting untuk kita ada lebuh raya di kawasan Lembah Kelang. Pemeteraian perjanjian ditandatangani di antara PTP bersama Prolintas dan IJM Corporation. 13 tapak dikenal pasti melibatkan 6 lebuh raya, antaranya Lebuh Raya Sungai Besi, Best Raya, Lebuh Raya Koridor Gatri, GCE, Lebuh Raya Bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh dan Lebuh Raya Penyuraian Trafik Lingkaran Kajang Silk. Penglibatan pihak swasta dialu-alukan untuk membangunkan tanah Perbadanan Aset Kereta Api RAC di sepanjang jajaran landasan kereta api negara. Mengambil contoh stesen kereta api Kajang 2 yang baru dilancarkan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia dibina berkonsepkan pembangunan berasaskan transit dengan kaedah perkongsian awam swasta. Stesen berkenaan dilaksana dengan kerjasama Serijang Kemajuan Sdn Bhd SKSB. Ini adalah satu stesen yang berorientasikan transit oriented development. Kaedah pembinaan stesen ini dibiayai melalui PPP, Public Private Partnership, iaitu ia tidak melibatkan perbelanjaan daripada kerajaan, pihak swasta yang membina stesen ini, dan mereka secara pulangannya akan mendapat hak untuk membangunkan tapak tanah ini untuk projek pembangunan TOD. Jadi model ini memang kita guna pakai untuk tanah-tanah RAC di sepanjang jajaran landasan kereta api kita. Dibina melalui pajakan tanah rizab kereta api membolehkan RAC berupaya memiliki stesen berkenaan bernilai RM60 juta pada nilai semasa, selain 8 buah kios dan ruang niaga yang boleh disewa pada kadar berpatutan.
Dalam majlis sama, tambang komuter percuma diumum sehingga Ahad untuk setiap perjalanan satu hala dari stesen Kajang 2 ke mana-mana destinasi lain. Rapid Bus dan Smart Selangor turut diminta menjadikan stesen tersebut sebagai antara hentian untuk mengambil dan menurunkan penumpang. Untuk 3 hari, mana-mana penumpang yang menggunakan perkhidmatan KTM komuter daripada stesen ini ke mana sahaja, one way lah, dia ke mana saja, sama ada ke arah Batu Kif ataupun ke arah Pulau Sebang, dia akan dapat perkhidmatan percuma. Jadi hujung minggu sebelum raya bolehlah pakai komuter untuk pergi shopping. Untuk stesen pengangkutan, kita berharap ia dapat dijadikan stesen bersepadu. Bersepadu maksudnya apabila mereka gunakan stesen ini ataupun keluar ataupun sampai ke stesen ini, mereka ada juga pilihan pengangkutan awam yang lain untuk kembali ke rumah. Stesen berkenaan yang mula beroperasi 13 Mac lalu mampu mengendalikan 146,000 penumpang setahun. Saudara, Malaysia dijangka menerima kemasukan kira-kira 16 juta pelancong pada tahun ini dan dianggar menjana lebih 49 bilion ringgit pendapatan pelancongan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, bagi tahun melawat Malaysia 2025, seramai 23.5 juta pelancong antarabangsa disasarkan dengan unjuran pendapatan sehingga 76.8 bilion ringgit. We are ready monitor. Of course, the health side, we are monitor closely. Together with the KKM, we are monitor closely. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih aku, kita sepasukan. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Bersua kembali. 11 menerima bayaran faedah berjumlah RM174,000 daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso pada majlis iftar malam tadi. Penerima faedah menerima bayaran menerusi Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS dan Sistem Insurans Pekerjaan SOP. Majlis Iftar Perkeso turut meraihkan 130 orang jemputan terdiri daripada anak yatim dan ibu tunggal. Selain daripada mengeratkan hubungan dengan masyarakat terutamanya di golongan mudah terjejas, program iftar yang dianjurkan Perkeso ini juga dapat meringankan bebanan mereka bagi persiapan Hari Raya yang bakal menjelang tidak lama lagi. Terusnya dijemput. Turut berlangsung pelancaran insentif Kejaya Madani 2023. Pelbagai program giat dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bagi mencapai prestasi utama KPI 7 juta tontonan menerusi platform MyTV Broadcasting Sendirian Berhad MyTV pada tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha KKD Masurah Ahmad Mustafa, selain aplikasi MyTV, mana-mana MyTV boleh dimuat turun menerusi aplikasi Google Play Store dan iOS App Store. Yang diadakan ialah satu yang macam inilah, kita akan mengadakan program-program CSR, pergi melawat ke kawasan-kawasan yang kita rasakan adalah sebenarnya penonton penonton yang berpotensi untuk kita penetrate. Nombor 2, pada masa yang sama MyTV juga telah baru-baru ini dalam usaha melancarkan di platform OTT, di mana kita tidak perlu pasang any decoder di televisyen. As long as you ada internet, you boleh access MyTV, dan apps ini telah dilancarkan dan boleh diakses pada masa inilah. Kebakaran ibu pejabat polis daerah Kota Stan malam tadi hanya melibatkan sebuah rumah kuartus jenis pangsapuri. Ketua Polis Daerah Kota Stan, SCP Ahmad Syukri Malakhir berkata, kebakaran di tingkat 2 bangunan itu telah dipadamkan penghuni kuartus berkenaan.
Kejadian berlaku sekitar 10 malam tadi di Jalan Kolam Air Alustar. Semasa kejadian, penghuni tiada dirubah dan tiada bangsa dilaporkan cedera. 2 buah jentera bomba dan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Alustar dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kebakaran telah berjaya dipadamkan. Kebakaran mengakibatkan kemusnahan kira-kira 30% struktur. Pasukan bomba memastikan kebakaran benar dipadam dan operasi tamat sepenuhnya pukul 10.59 malam. Seramai 886 peserta rancangan sosial Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang PKPP menerima sumbangan Aidilfitri daripada Kerajaan Negeri. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sumbangan membabitkan peruntukan RM606,200 itu merupakan komitmen yang dilaksana sejak tahun 2015. Setiap peserta menerima sumbangan RM700. Saya katakan tadi ini kita boleh bagi sebab kita ada lebihan kewangan. Dan sebab apa ada lebihan kewangan? Sebab PKPP diuruskan dengan baik. Di sebalik halangan-halangan seperti masalah pekerja, COVID dan sebagainya, tapi masih boleh mencipta keuntungan untuk ditagihkan kepada peserta. Secara keseluruhan, PKPP telah memberi sumbangan Hari Raya Aidilfitri sejak 2015 berjumlah RM4.86 juta. Seterusnya JPKK Kampung RTP. Menjadi kewajipan menjelang Aidilfitri, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Negeri Kedah dan Perlis turun ke laut menyantuni nelayan. Sumbangan dihulurkan terus ke bot nelayan semasa mereka menangkap ikan sekitar perairan Langkawi. Sumbangan berupa keperluan makanan asas seperti beras, gula dan minyak masak, juga sumbangan duit raya. Merupakan sumbangan daripada individu tertentu menggunakan platform Maritim Malaysia untuk menyampaikan kepada sasaran kita nelayan-nelayan tradisional yang berada di sekitar Pulau Langkawi ini untuk meringankan beban mereka dalam menyambut bulan puasa dan juga hari raya yang bakal tiba. Masuki edisi kedua, sumbangan kepada 20 nelayan itu turut disertai Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah. Jadi ini merupakan antara orang kata program atau aktiviti yang MKN khususnya akan laksanakan dari masa ke semasa lah. Tidak melibatkan FMM saja dan mungkin akan datang kita akan melibatkan agensi penguatkuasa yang lain jugalah. Alhamdulillah, terima kasih mengucap kepada pihak berkuasa maritim yang bersusah payah lah kira kan sanggup turun ke laut untuk cari nelayan-nelayan kan. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada kami para nelayan ni. Terima kasih banyaklah kepada agensi maritim. Ya. Saya tak tahu nak cakap apa. Ya, terima kasih banyak. Keberkatan Ramadan yang semakin menghampiri penghujungnya di Manfaat Kelantan FM untuk terus menyantuni golongan memerlukan menerusi program Kelantan FM Ambil Peduli. Kali ini skuad Kelantan FM menyantuni hampir 50 pelajar Mahat Tahfiz Darul Qiraat dan Pondok Ihya Al-Ulum di Pasir Mas. Rakan Strategik Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Kota Baru menyumbang barangan keperluan harian serta wang tunai. Manakala Kastam Kelantan menyumbang lebih 25 kampit beras. Sempena dengan sambutan Hari ATM ke-77 dan juga sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita meneruskan lagi program-program keperhatianan kita, kecanaan kita. Alhamdulillah dengan sokongan daripada rakan-rakan strategi kita membawa bersama sumbangan itu untuk kita
agihkan dan kita sama-sama dapat merasailah nikmat Ramadan dan juga dapat merasai kegembiraan dekat bersama-sama dengan pelajar-pelajar tahfiz di Mahat ini dan juga pengurusan tahfiz yang kalau kita lihat memerlukan banyak lagi bantuan dan juga sokongan daripada orang ramai. Ini adalah sebahagian daripada CSR AKPK Kota Baru lah. Kita memang selalu buat setiap tahun. Cuma tahun ni kami sangat berbesar hati dapat berkolaborasi dengan RTM melalui Kelantan FM ya. Alhamdulillah. So memberi, menyumbang lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ni memang menjadi sebahagian daripada AKPK lah. Pusat Pengajian Agama yang mula beroperasi pada tahun 1997 itu turut menerima kemasukan pelajar dari seluruh negara. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang membantu Mahat Tahfiz kami ini dengan sedikit sumbangan yang diberikan untuk amat-amat meringankan keperluan pelajar tahfiz di sini, keperluan guru di sini, sebab kami hari-hari di sini iftar bersama dengan pelajar dan kami mendoakan orang yang memberi sumbangan kepada kami. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Taala membalas dengan kebaikan yang berlipat kali ganda. Beralih ke perkembangan luar negara, wilayah barat laut Australia, hub ekspor biji besi terbesar dunia diletakkan dalam keadaan bersiap sedia menghadapi taufan Ilsa. Taufan Ilsa, taufan tropika paling dahsyat di wilayah itu dalam tempoh lebih sedekat. Lewat Khamis, Biro Meteorologi mengklasifikasikan taufan Ilsa kepada pendarafan tertinggi ribut kategori 5. Ribut itu dijangka membadai awal Jumaat dengan kelajuan sehingga 315 km sejam. Di pelabuhan, kapal-kapal dilepaskan manakala penduduk bergegas menyimpan bekalan bagi keperluan. Ia dijangka menjadi taufan terkuat melanda wilayah barat laut negara itu sejak taufan George pada tahun 2007. 15,000 penduduk, kebanyakannya pekerja syarikat perlombongan, dinasihat mencari perlindungan di dalam rumah. 15 pegawai risikan Rusia yang bekerja di kedutaan itu di Oslo, Norway telah diusir atas dakwaan terbabit dalam aktiviti yang tidak serasi dengan status diplomatik mereka. Kedutaan Rusia yang mengecam keputusan itu menegaskan akan bertindak balas. Menteri Luar Rusia Aniken Huitfeldt berkata pegawai itu telah diisytiharkan sebagai persona non grata dan mesti meninggalkan Oslo segera. Huitfeldt berkata aktiviti mereka telah dipantau dari semasa ke semasa tetapi beliau enggan mengulas lanjut mengenai aktiviti yang mendorong keputusan itu. Walaupun bukan ahli Kesatuan Eropah, Norway telah menerima pakai hampir semua sekatan yang dikenakan ke atas Rusia oleh Brussels. Huitfeldt menegaskan Norway sedang berusaha untuk mengekalkan hubungan diplomatik biasa dengan Rusia dan diplomat Rusia dialu-alukan di Norway. Thailand kembali meraihkan perayaan Songkran besar-besaran selepas 3 tahun pandemik COVID-19 melanda. Sambutan itu mengembalikan kemeriahan dan kegembiraan selepas sekatan terhadap aktiviti sosial ketika pandemik. Cuti Songkran tahun ini bermula dari 13 hingga 17 April. Sebagai sebahagian daripada budaya tradisional Thailand, adalah menjadi kebiasaan untuk menyambut tahun baru dengan menyimbah air antara satu sama lain. Digelar sebagai pesta air terbesar di dunia, Songkran menarik kedatangan ribuan pelancong dari seluruh dunia. Selain itu, penduduk tempatan juga meraihkan Songkran dengan mengunjungi kuil. Perayaan Songkran tahun ini menyaksikan orang ramai mengambil peluang pulang ke kampung halaman bagi meraihkannya bersama ahli keluarga. Putera Harry akan menghadiri pertambalan Raja Charles III tanpa kehadiran isteri Meghan Markle. Pengumuman oleh Istana Buckingham itu mengakhiri spekulasi mengenai kehadiran mereka di upacara tersebut. Kehadiran pasangan itu menjadi tanda tanya selepas mereka mengkritik keluarga kerabat Diraja Britain dalam siri buku dan dokumentari sejak mereka melepaskan tugas diraja pada awal 2020.
Menurut kenyataan itu, Istana Buckingham berbesar hati untuk mengesahkan Duke of Sussex akan menghadiri pertabalan di Westminster Abbey pada 6 Mei ini. Upacara pertabalan tersebut menyaksikan Raja Charles III ditawalkan secara rasmi dalam tradisi yang wujud selama ribuan tahun selepas berakhir pemerintahan ibunya, Ratu Elizabeth. Beralih ke sukan. Chef Division CDM Kesukan C Kemboja, Datuk Muhammad Nasir Ali yakin kontingen negara mampu memperbaiki pencapaian di Hanoi. Keyakinan disandarkan dengan kemampuan 680 atlet yang dibarisi 57% atlet muda. Beliau berkata pihaknya menaruh harapan tinggi kepada sukan olahraga dan renang yang mempunyai bilangan atlet terbesar untuk melakukan kejutan. Bagaimanapun agak mustahil buat olahraga yang sebelum ini menyasarkan 10 emas berdasarkan beberapa isu melanda Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Ia membabitkan pengunduran jaguh pecut Muhammad Azim Fahmi dan isu jurulatih atlet lompat bergalah Nur Sarah Adi. Patutnya isu-isu begini boleh kita overcome, kita tangani sebelum ia sampai ke tahap yang membimbangkan. Jadi saya rasa isu ini mungkin sudah pun telah dibincang dengan MSN dan langkah-langkah saya ambil. Tapi saya akan kontak dia nanti, tengok dia punya perkembangan terkini lah. Tapi memang dia memang potensial lah. Kita ada lagi 22 hari. InsyaAllah dalam 22 hari kita akan tengok masalah ini. Pemain perseorangan lelaki negara Jackie Jing Hong dipilih menggantikan tempat Justin Koh dalam skuad badminton Kesukan C Kemboja. Justin terpaksa dilepaskan berkaitan kecederaan majlis tendon kiri ketika menjalani latihan pada Isnin. Beliau dijangka berehat selama 6 bulan sebelum pulih sepenuhnya. Pengarah kejurulatihan Perseorangan Akademi Badminton Malaysia ABM, Wong Chun Han menyifatkan ia sebagai peluang terbaik Jackie untuk meningkat naik dalam tamasya itu. Jin Hong menghuni ranking ke-156 dunia. Bulan lepas, BM mengumumkan Justin, Leong Jun Hao dan Ong Kin Yen bakal memikul cabaran negara dalam perseorangan lelaki. Pada edisi di Hanoi, Vietnam, skuad badminton negara membawa pulang 1 emas, 2 perak dan 1 gangsa. Saingan dalam menaiki satu lagi takhta yang menjadi buruan. Perlawanan bola sepak Piala FA 2023. Pusingan 16, Jumaat 14 April, Terengganu FC bertemu Melaka FC 9.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Saudara, paparan amalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi 14 April 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.